Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya ingin bentangkan teori fizikal ATD3043 iaitu penaksiran hasil pembelajaran CLO1. Saya Siti Nadia binti Zakaria di 2017-1078-461 pelajar magnet theta dan pensyarah saya ialah Dr. Nur Suhadi bin Haji Nur Hashim. Okey, untuk soalan 1 ialah huraian berdasarkan multiplikasi teks sedia ada. Jadi dalam slide pertama ni, saya ingin menerangkan mengenai aktiviti pengajaran pembelajaran pantomime adalah salah satu bentuk lakonan yang skripnya tidak dilafazkan oleh pelakon tetapi pelakonnya bergerak berdasarkan skrip yang diberi. Jadi berdasarkan teks yang sedia ada iaitu dalam aktiviti CLO4, pantomime ialah aktiviti yang tidak ada skrip yang perlu dilafazkan tapi hanya melakukan pergerakan untuk mengekspresikan fizikal dalam pergerakan. Jadi kita kena melakukan pergerakan berdasarkan skrip yang diberi. Manakala skrip yang diberikan tidak diperjelaskan oleh penulis seperti plot, latar sejarah, latar watak dan perwatakan dan latar masyarakat yang diwakili. Maksudnya kita sendiri yang kena ekspresikan benda tu. Maksudnya kita sendiri yang kena pastikan plot ni dekat mana, and then masa bila, and then tempat dia dekat mana untuk kita aksi. Jadi kita sendiri yang tentukan dan tingkah laku yang digabungkan untuk menghasilkan perwatakan. Maksudnya berdasarkan skrip ataupun teks yang diberikan, kita sendiri yang akan tentukan, situasi ni ada dekat kawasan bangunan lama. So kita kena ekspreskan, ni macam mana kita nak tunjukkan ke orang tanpa memerlukan vokal ataupun kita lafazkan dialog tu. Jadi macam mana kita nak buat, kita nak bergerak, kita nak kena panjat tiang, jadi macam mana kita nak bawa tangga. Jadi benda tu yang penting. Selain itu, dia pengaruh persekitaran dan memberi kesan kepada psikologi dan fizikal watak. Pelakon perlu biasakan dengan persekitaran yang betul. Maksudnya dia memberikan kesan. Maksudnya kita yang kawasan ni kita kena panjat tembok. Macam mana kita nak panjat, lepas tu kita nak kena jalan pula, kena buka pintu. So kita sendiri yang main psikologi tu dengan fizikal watak tu supaya orang faham apa yang kita nak sampaikan. Ini aktiviti yang berkesan dan bertenaga adalah bergantung pada persekitaran yang dihadapi. Maksudnya kita kena, benda tu kita kena tunjuk betul-betul lah, sebab benda ni tak ada vokal. Yang pencarian terhadap kejadian dan persekitaran sedia ada dalam drama membolehkan pelakon memilih aksi meletakkan pengalaman dalaman dan emosi. Dengan itu pelakon mestilah menghayati skrip tersebut sebelum dilakukan. Jadi kita kena tahulah persekitaran dekat mana, macam mana kita nak buat pergerakan, sebab kita nak express benda tu. Jadi orang kena faham. Tanpa dialog ni susah, tapi kita kena bawa benda tu bagi orang luar faham. Kemudian ialah huraian tentang body as a sign atau naratif. So, seperti yang kita tahu, body as naratif berdasarkan komplot dimaksudkan untuk meningkatkan kesedaran tentang bagaimana sikap, kebiasaan dan amalan tubuh didirikan, dikembangkan dan dapat diubah. Maksudnya kita seluruh tubuh badan kita ni kena menunjukkan pergerakan ataupun aktiviti berdasarkan skrip yang boleh. Maksudnya benda tu kena sampai. Kalau kata kita kena buat kawasan tu ada kawat duri, kita kena ada kawasan tu kena ada ular, macam mana kita nak buat badan tu macam kita takut, macam mana kita nak rentas pergi ke nak ambil orang panggil nak ambil emas tu, macam mana kita nak bergerak tubuh kita ni, macam mana kita nak gunakan keseluruhan tubuh kita ni. Lepas tu kita kena memahami tubuh badan kita, macam mana kita nak panjat, macam mana kita nak lompat tingkap tu, macam mana baju kita sangkut koyak. So maksudnya kita kena tubuh badan ni kena tunjuklah benda aktiviti tu. Kemudian analisis naratif dilakukan untuk memfokuskan pergerakan dari pemahaman fenomenologi tubuh badan. So kita kena faham fenomenologi tubuh badan kita ni, macam mana kita nak bergerak, macam mana kita nak tunjukkan ekspresi aktiviti tu, macam mana kita nak sampaikan. Jadi itu tubuh badan kita ni yang memainkan penuh peranan yang penuh lah, maksudnya kita guna sepenuhnya. Kemudian huraian tentang proses manipulasi tubuh untuk pengkaryaan. Dalam proses manipulasi tubuh amat penting, terutamanya titik pusat sebagai panduan. Ia penting untuk memusatkan perhatian, konsentrasi agar penggunaan ruang yang tidak bercelaru. Maksudnya kita kena fokus. Kita hayati skrip tu, jadi kita kena fokus.
tak nak tiba-tiba persekitaran dia macam seolah-olah macam kita ni duduk tepi pantai pula apa semua. Dan kita duduk dalam kawasan bangunan lama, macam mana kita nak tunjuk benda tu, dan kita kena fokus. Selain itu ditunjukkan dengan gerak yang terlihat blocking yang baik, maksudnya dari segi maksudnya dia tak adalah blocking penonton. Maksudnya sebab kamera angle tu, macam saya ada masalah di mana bilik saya digunakan tu sempit, jadi kamera angle dia tak boleh luas. Jadi macam mana saya tak nak benda tu block. Kemudian gerak yang jelas, gerak yang mengerti, maksudnya hukum gerak dalam kehidupan, maksudnya hukum gerak macam mana kita nak gerak, baju ni terkoyak, macam nak buat baju terkoyak, macam mana kita nak express kita tengah buka pintu tapi pintu tak dibuka, kita guna macam-macam. Ini menghayati sesuatu dan jiwa naluri tu kan dalam naskah. Maksudnya kita nak menghayati gerak tu, macam mana kita nak menghayati, nak angkat benda yang berat tu, macam mana kita nak menghayati dia tu, nak tunjuk benda tu sungguh-sungguh berat. Dan kemudian kedudukan pelakon dan set harus bersesuaian bagi motivasi untuk menghidupkan watak. Ini amat penting lah supaya kita rekod sendiri. Jadi memang susah juga macam mana kita nak tahu kedudukan kita tu. Dan menguasai kemana fizikal, mental dan emosi. Maksudnya kita nak bawa dialog tu ataupun perwatakan tu, kita kena ada lah fizikal dan mental dan emosi yang betul. Sebab kita tak lafaz dialog, tapi macam mana orang nak bagi orang faham. Dan penyampaian mesej terhadap skrip ini sampai berdasarkan kehendak penulis dan pengarang. Jadi walaupun kita tak lafaz dialog, tapi kita nak mesej tu sampai. Yang terakhir ialah huraian rumasan gaya persambaran. Secara keseluruhannya, pertama, ia dapat meningkatkan keyakinan diri pelajar untuk beraksi kerana tidak perlu lafazkan dialog. Jadi bila tak lafazkan, pelajar perlu work hard untuk yakinkan diri apa yang dibuat sekarang ni untuk orang lain faham. Yang kedua ialah menggalakkan kemahiran berfikir kerana persembahannya tidak hanya terlihat pada melakonkan cerita tetapi juga tercetusnya peristiwa tentang simbolik. Maksudnya macam mana kita berfikir, macam mana nak cetusnya, kita nak kena panjat tembok, kita kena nak lalu kawat duri, kita nak kena ambil emas tu, kita nak kena kejar dengan anjing. So macam mana kita nak buat peristiwa-peristiwa tu. So kita kena kemahiran berfikir lah, maksudnya kena lebih. Dan ialah dapat melatih pelajar membuat pelbagai tafsiran terhadap satu pernikahan. So pelajar kena melatih lah membuat, maksudnya tafsiran macam mana ni, dia dah hayati ni, so macam mana kita nak mentafsir dia pula supaya orang yang tengok tu sebenarnya sampailah apa yang kita cuba nak sampaikan tu. So secara keseluruhannya amat penting lah keyakinan diri, kemahiran fikir dan juga melatih pelajar membuat tafsiran supaya dia faham apa yang hendak disampaikan. So akhir sekali saya nak ucapkan terima kasih dan habis untuk pembentangan saya pada hari ini. Saya harap Dr. Suhadi memahami apa yang hendak saya sampaikan dalam pembentangan ini. Terima kasih.